sekalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majelis, sahabat saya yang Ketua PAS kawasan Cik Guno, dia ada atau tahu mana anda tahu? Seluruh ahli-ahli jawatan kuasa PAS yang dikasihi Ketua Keadilan Bahagian dan seluruh ahli jawatan kuasa bahagian, seluruh kepimpinan DAP, rakan-rakan kita daripada kaum India, seluruh ahli-ahli PAS dan para penyokong, ahli keadilan dan para penyokong DAP dan para penyokong, rakan-rakan daripada UMNO dan Barisan Nasional, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita di stadium penuh hampa. Dulu datang sini ceramah di celah pokok kelapa, bawah pokok rambutan. Sekarang dapat stadium. Semoga pertemuan pada malam ini berjalan dengan lancar dan mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memerintah, parti-parti berjalan seperti biasa. PAS, keadilan, DAP, kerajaan boleh pergi dan datang, parti tetap ada. Parti Islam telah lama, 57 tahun. Tapi sekarang bersama dengan rakan baru boleh merintah Perak. Begitulah juga UMNO, dulu ada, sekarang tak ada. Tak ada pemerintah, artinya parti tetap ada. Pemerintahan pergi dan datang. Hadirin sekalian, walaupun kita memerintah tempat ni bukan kita dapat saja, kita sewa. Parti kena sewa daripada kerajaan. Kegiatan parti kita naklah dibiayai oleh ahli dan para penyokong. Fahamlah tu, nak kutip derma lah tu. Oleh itu sekarang saya lancarkan kutipan derma. Dalam suasana kita memerintah atau pembangkang, parti tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Bukan kerajaan membiayai parti. Kita tak mau jadi macam UMNO. Kita tetap kumpul derma, beri sumbangan dari masa ke semasa kepada perjuangan kita. Walaupun kita merintah Kelantan sudah 18 tahun, majlis seperti ini kita tetap kumpul derma, sumbangan daripada orang ramai. Para petugas diminta bertemu dengan mereka yang hadir pada malam ini untuk menerima sumbangan, termasuk yang berada di belakang saya. Ada petugas? InsyaAllah malam ni 10,000 ringgit boleh, insyaAllah. Kat sini orang kaya belaka, kapal di laut, gudang di darat, dekat dengan armada apa ni kita. Dan di sini orang-orang kaya belaka. Baiklah, kutipan diteruskan. Saya bagi pihak PAS kawasan dan Pakatan Rakyat
mengucapkan jazakallah kasiran, terima kasih banyak di atas sumbangan yang tuan-tuan telah beri, sedang beri, dan akan beri. Semoga Allah Tuhan memberkati segala bentuk usaha sedekah jariah yang kita sumbangkan, dan uang itu akan digunakan sebaik mungkin untuk pentadbiran parti dan kebajikan kepada rakyat. Terima kasih sokongan tuan-tuan sekalian. Teruskan kutipan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, tadi kita telah mendengar ucapan Ustaz Zulkifli. Banyak kali saya datang ke Perak, beliau menjadi pasangan saya. Barangkali pasangan yang sesuai. Sebelum saya pergi kepada isu-isu dalam negeri, sedikit saya menceritakan soal Palestin yang sekarang ini sedang menyambut 60 tahun negara Palestin dijajah oleh orang Yahudi. 60 tahun penjajahan, 60 tahun penentangan. Pada awal bulan lalu, pertengahan 13, 14, 15 Mei, saya bersama dengan Datuk Kamarudin Jaafar dan Dr. Syed Azman daripada PAS hadir ke persidangan antarabangsa hal Palestin di Brussels, Belgium. Belgium mau jauh, bukan dekat Lumut. Kenapa persidangan kali ini dibawa ke Eropah? Selalunya persidangan hal Palestin yang saya duduk dalam jawatan kuasa, kami mengadakan kongres di Beirut, di Syria atau di Tehran. Kali ini pergi ke Eropah karena tuan-tuan tahu negara Eropah satu ketika dulu mereka amat benci kepada Yahudi. Rakyat Eropah ini sebenarnya benci kepada Yahudi, anti-Zionis, sehinggalah ke peringkat rejim Hitler, rejim Mussolini, dan rejim Austria membunuh orang-orang Yahudi dalam kamp-kamp tahanan. Ini pada pandangan kita tak kena. Membunuh orang dalam tahanan satu kesalahan. Ini dipanggil pembunuhan yang disebut Holocaust. Orang Eropah terasa bersalah, guilty conscious, apologetic di atas sikap pemimpin mereka, terutama Hitler, yang mengambil peranan membunuh orang-orang Yahudi secara zalim. Yahudi menggunakan kesempatan itu untuk berkempen, melemahkan rakyat dan negara Eropah untuk tunduk kepada mereka, sehinggalah akhirnya mereka berjaya membentuk negara haram di bumi Palestin dengan menghalau orang-orang Arab pribumi di situ. Hadirin sekalian, sehingga berlaku undang-undang macam ASA di Eropah. Walaupun mereka ada demokrasi, kebebasan, tetapi mereka tidak ada kebebasan untuk mengkritik Holocaust atau membincang hal pembunuhan terhadap orang Yahudi. Siapa yang timbul ke situ akan dicap anti-Semitik, anti kepada kaum Yahudi. Termasuklah Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dicap sebagai anti kaum Yahudi. Sedangkan beliau hanya mempertikai Holocaust itu telah diperbesarkan. Walaupun berlaku pembunuhan itu, tetapi tidaklah seperti yang digambarkan oleh propaganda Yahudi. Hadirin sekalian, masyarakat Barat ini masyarakat yang mau kepada kebebasan dan hormat hak asasi manusia. Mereka lah yang berjuang
sehingga dasar apartheid, pembezaan warna kulit yang berjalan di Afrika Selatan begitu lama akhirnya berjaya. Britain yang menjajah negeri itu terpaksa tunduk di atas kehendak Eropa dan memberi kebebasan kepada rakyat Afrika Selatan untuk memilih demokrasi dan menolak pemerintahan perbezaan warna kulit, dan menyebabkan kaum majoriti kulit hitam Mandela memerintah Afrika Selatan, dan selepas itu parti kulit hitam memerintah sampai hari ini. Rakyat Eropa sekarang kembali mempersoalkan wujudnya negara Israel dengan cara menghalau pribumi Arab. Oleh itu badan NGO mereka, wakil-wakil rakyat berhaluan kiri, mula memainkan peranan bersama dengan kami. Oleh itu Kongres hal plastik ini dibincang di Brussels. Kita mendengar kertas-kertas kerja daripada orang-orang putih Yahudi, orang putih Kristen dan Yahudi dan tak beragama menentang kewujudan negara Israel itu. Saudara yang dihormati sekalian, tidak pelik kalau satu kaum itu lalai, Allah Ta'ala akan melantik kaum lain. Macam kita lah juga di Malaysia, bila Melayu lalai, kaum lain yang berani buat perubahan. Betul ke tidak? Di peringkat Palestin dan perjuangannya betul, negara Arab seolah-olah tidak peduli lah dengan hal Palestin. Pemimpin Hizbullah, pemimpin Hamas, pemimpin jihad, mereka lebih mudah untuk travel di negara Eropa dibandingkan dengan negara-negara Arab. Negara Arab hampir semuanya berada di bawah ketiak Amerika, tak bincang lagi hal Palestin, melainkan beberapa negara yang tak kaya seperti Sudan, Yaman, lain-lain negara Arab yang kaya tak peduli dah hal perjuangan Palestin. Sebaliknya, masyarakat Eropa semakin bangun untuk membincang hal Palestin. Tidak pelik kalau mereka membebaskan Afrika Selatan daripada pahaman apartheid. Tidak pelik satu hari rakyat Eropa ini juga yang membebaskan bumi Palestin daripada cengkaman Yahudi, apabila orang Arab berpeluk tubuh dan tidak peduli soal Palestin lagi sekarang ini. Saudaraku yang dihormati sekalian, dalam ucapan seorang Yahudi daripada Amerika Syarikat, dia anti-Zionis tetapi menyokong Yahudi, dia tidak menyokong negara Israel. Beliau menyebut kalau cita-cita di medan perang melalui peperangan untuk menewaskan Israel, kamu orang Arab mesti melahirkan pemimpin seperti Hasan Nasrullah. Kalau tak ada pemimpin yang sebijak itu, seikhlas itu, sebaik itu, lupakan untuk nak lawan dengan Israel. Kalau tentera Arab yang ramai itu, yang dilatih cara sekular itu, tak boleh nak hadapi Israel itu. Dan dilatih cara Hizbullah, baru boleh hadapi Israel itu. Ini kata seorang tokoh Yahudi daripada Amerika. Kalau Yahudi percaya macam tu, orang Islam tak percaya macam tu, kau berat. Tak boleh nak lawan Israel, nak semangat tentera panggil Umi Kalsum menyanyi, tak boleh. Ataupun nak panggil tentera bersemangat lawan Yahudi, panggil jenis si baju hijau yang bertugas di perbatasan peluru tak bermata. Yahudi tu sikit apa satu. Kekan dari medan perang, lagi Yahudi tak takut. Ini kata tokoh Yahudi, kalau nak lawan Israel, kamu kena lahir pemimpin dan tentera seperti Hizbullah. Macam mana pokok Hizbullah ini? Sebelum pergi perang, hadirin sekalian berdoa dalam keadaan sujud sejam 2 jam. Doa dalam keadaan sujud. Aku sujud 15 minit pening. Saya duduk dalam majlis mereka, saya pun doa, saya pun doa 15
bila balik tengok, mereka tak bangun lagi. Kita peninggal. Lahir jiwa-jiwa macam tu baru boleh hadapi Israel. Tapi kita yakin penuh perjuangan ala tentera itu setelah beberapa pihak yang berjuang cara itu, kita cara politik, cara persidangan, cara kesaan, dan rakyat Eropah sedang bangun untuk menuntut hal ini, dan mereka juga tidak mau negara apartheid Israel itu terus wujud seperti itu. Walaupun negara-negara mereka tahu masih lagi dikuasai oleh lobi Yahudi yang begitu kuat di peringkat dunia dan antarabangsa sekarang ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita di Malaysia yang kita capai kemerdekaan pada tahun 57, parti kami telah ditubuhkan sejak daripada sebelum merdeka. Kita menyertai pilihan raya sejak pilihan raya pertama sebelum merdeka tahun 55. Hadirin sekalian, di sudut menyertai pilihan raya kita dapati zaman almarhum Tengku Rahman, demokrasi berjalan dengan agak baik. Kita boleh berkempen di padang seperti ini, bergilir ganti parti-parti politik seperti di padang Majlis Bandaran Ipoh dahulu. Kemudian rapat-rapat umum diharamkan, diganti dengan majlis ceramah-ceramah kecil. Pelajar universiti dikawal melalui akta universiti, akhbar dan bahan-bahan cetak dikawal melalui akta cetak. Demokrasi makin ditutup, tetapi ruang untuk bergerak itu ada, walaupun tidaklah memuaskan hati kita. Di zaman Dr. Mahathir Mohamad, bukan dia baik, dia pun teruk. Sekurang-kurang kebebasan pergerakan pelajar masih ada. Forum ekonomi, debat di universiti diadakan setiap tahun. Khasnya debat ekonomi Universiti Melaya. Dipanggil pemimpin-pemimpin seperti Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim, waktu itu masih dalam ABIN, atau setelah dia menyertai kerajaan, mewakili kerajaan. Pembangkang Topaldin Noh, Lim Kit Siang, mereka berdebat hal ekonomi dan sosial di Malaysia. Di universiti, pelajar boleh mendengar. Mereka nak sokong siapa lepas mereka tamat belajar, itu hak mereka. Begitulah juga di luar negeri, pelajar-pelajar bebas untuk mengundang mana-mana pemimpin politik yang mereka mau untuk mereka mendengar pandangan. Hatta Dr. Mahathir Mohamad bila pergi ke England, bila bercakap depan pelajar, buka soal jawab, pelajar akan bangun menyerang beliau. Termasuk yang bangun menyerang beliau ialah Khairi Jamaluddin yang menuntut di England waktu itu. Memanglah kita tak perhati, tetapi ruang untuk bergerak itu sedikit sebanyaknya ada. Hadirin sekalian, bila berlaku peristiwa yang menimpa Datuk Seri Anwar, kita bergerak ke seluruh Malaysia, sama ada parti politik atau badan NGO, menerangkan soal kehakiman dan tindakan rakus kerajaan Malaysia pada waktu itu. Hasilnya bila berlaku pilihan raya, kita menang 27 kursi parlimen dan 2 buah negeri jatuh ke tangan pembangkang. Saudara yang dihormati sekalian, mau tidak mau, apabila didapati lebih 60% orang Melayu di Semenanjung tidak mengundi Barisan Nasional, maka tokoh mengepalai UMNO terpaksa berhenti, yaitulah Mahathir Mohamad. Dia umum untuk bersabar. Bila dia umum untuk bersabar, tentu sekian ramailah mimpi UMNO marah. Tapi dah habis lari pergi peluk Dr. Mahathir sampai patah kasut. Keliau peluk bangkit dia tu. Jangan berhenti.
Dan Dr. Mahathir ambil tanggung jawab. Dia berhenti selepas didapati orang Melayu kebanyakannya menolak UMNO dan Barisan Nasional pada tahun 99. Naiklah Tolah Hadari menjadi Perdana Menteri dengan gelaran yang diberi oleh media. Beliau sebagai Mr. Clean yang bersih, cucu tubuh, boleh jadi imam, bukan boleh jadi itu imam sungguh. Kemudian hadirin sekalian, rakyat begitu mengalu-ngalukan beliau, dan beliau bila mengambil alih pula hadirin sekalian Kementerian Dalam Negeri di bawah beliau mula menutup saluran demokrasi. Ceramah-ceramah tak diizinkan. Saya ingat lagi saya ceramah di Bukit Gantang, di markas kita, baru tepung, tengah hujan, basah kuyuk, kesian, duduk daripada 2 petang dah bertugas sampai 2 pagi. Kamu dengar polis-polis itu kesian. Kenapa mereka kepala bertugas? Mereka berceramah. 1000 lebih pemuda-pemuda kita PAS dan Adil ditangkap dan dibawa ke balai polis, didakwa, ada yang tidak didakwa. Apa kesalahan mereka? Menghadiri ceramah. Jakul atau tidak Malaysia? Menghadiri majlis ceramah satu kesalahan. Naiklah terak kami selalu karena hadiri ceramah. Pegawai kerajaan menjadi takut. Aku janji dibuat ceramah dikawal sebegitu rupa. Pemuda-pemuda ditangkap bukan curi basikal, bukan karena mengompak, bukan karena cuba meramas buah dada. Selalu nak tangkap keke macam tu. Kesalahannya menghadiri ceramah. Kemudian sempadan pilihan raya pula dipindah. Negeri-negeri yang dianggap mengancam kedudukan BN, UMNO, tak ditambah kursi parlimen seperti Terengganu, Kedah dan Kelantan. Walaupun syaratnya cukup untuk ditambah kursi parlimen di situ, sedangkan itu negeri Melayu, kurangnya suara orang di parlimen, UMNO yang buat. UMNO kena Melayu, betul tak kena? Sekarang cakap kata kita kena Melayu. Dengan waliku boleh tak? Ni tak kan? Kerana kamu bimbang orang Melayu terus menyambangkan, maka sepatutnya kamu tambah 2 parlimen di Terengganu, 3 parlimen di Kedah, 2 di Kelantan. Kamu tak tambah semata-mata takut orang Melayu membangkang banyak di parlimen. Parlimen menentukan kuasa. Siapa yang mengurangkan kuasa Melayu di parlimen? Siapa? Jawablah wakil rakyat UMNO kalah ni. Ucapan ini. Sekarang Pulau Pinang dari perintah oleh Cina. Kau suku dulu Melayu kan? Bila dia masuk Jawi? Babi banyak di Malaysia. Karena kamu mentahlah dulu babi rada sampai hari ini. Kau nak cakap, kau pertama kita bercakap. Siapa yang menghapuskan amalan tulisan Jawi di Malaysia? Siapa? Sekolah-sekolah agama rakyat dihentikan bantuan. Adakah MCA yang hentikan bantuan? Jangan cakap lagi lah tajuk tu, kamu berhentilah. Komok-komok ayam asin luah. Kami nak khairati bangsa baru mentah tak sampai 3 bulan. Apalah hadirin sekalian, setelah ditutup saluran-saluran itu, asbah harakah daripada 8 kali sebulan tinggal 2 kali. Himpunan disekat supaya maklumat tidak sampai kepada rakyat.
sempadan baru dibuat, membanyakkan kawasan campuran, menjahanamkan kawasan majoriti Melayu untuk keselesaan Barisan Nasional. Maka pilihan raya tahun 2004 mereka menang dengan besar. 91% parlemen dikuasai oleh Barisan Nasional. Rekod yang tak pernah dibuat oleh 4 Perdana Menteri sebelum ini. Tengku Rahman pun tak berjaya macam tu, Tun Razak pun tak berjaya macam tu, Hussein Onn pun tak berjaya, Dr. Mahathir yang hebat dan jahat itu pun tak berjaya. Nurullah Hadari yang berjaya mencipta rekod kemenangan 91%. Hadirin sekalian, kami parti-parti politik yang memilih saluran demokrasi, tidak memilih cara lain, militan atau angkat senjata. Kita memilih jalan demokrasi. Kita membuat postmortem dan kajian. Maka kita dapati selepas pilihan 2004, hadaf utama kita, perjuangan kita mestilah demokrasi ini dipulihkan dan keadilan dalam pilihan raya mesti dituntut. Parti kami menubuhkan mobilisasi demokrasi yang saya dipilih mengetuainya. Keadilan ada badan khas yang ditubuh untuk memperjuangkan supaya demokrasi dan pilihan raya yang adil dipulihkan. DAP pun macam itu juga. Kita bertemu dan berbincang. Masa itu tak ada lagi Pakatan Rakyat. Kami hanya berpakat dengan keadilan. DAP belum. Tetapi perkara yang common, yang sama, hal demokrasi dan keadilan dalam pilihan raya, kita duduk semeja. Rupa-rupanya badan-badan NGO pun berhasrat begitu juga. Lebih 80 badan NGO juga mau supaya demokrasi dipulihkan dan keadilan dalam pilihan raya ditegakkan semula. Akhirnya mereka menubuhkan badan bernama Bersih untuk menuntut keadilan dalam pilihan raya. Bersih membuat beberapa program, seminar, kongres, surat-surat tuntutan dalam negeri dan antarabangsa menuntut keadilan dalam pilihan raya ini. Akhirnya mereka bersetuju untuk berhimpunan besar pada 10 November yang dihadiri lebih 100,000 orang, menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong nak menuntut keadilan dalam pilihan raya dan demokrasi. Hadirin sekalian, rakyat mula lihat rejim Nurullah Hadari ini tidak mesra rakyat. Katuk tutup semua saluran demokrasi yang dia ada. Tetapi bila rakyat keluar ke jalan raya, ia berlaku seperti di Filipina, di Indonesia, di Thailand. Hasrat rakyat ini tak dapat disekat. Sebelum itu, para peguam membuat himpunan di Putrajaya menuntut keadilan undang-undang dan diikuti himpunan Hindraf 25 November. Kaum India pula menuntut keadilan sosial. Puluhan ribu yang hadir, walaupun mereka dibelasah dengan gas pembersih mata sejak subuh sampai zuhur. Tahniah kepada orang India, kamu tahan dengan gas pembersih mata. Saya ingat gas pembersih mata tak cukup di Colombo, dibawa daripada Ipoh, Pulau Pinang, mungkin diimport daripada Singapura pada hari itu. Daripada lepas cekah tanah subuh tu sampai pukul 2 petang tembak gas. Hadirin sekalian, gabungan daripada kebangkitan rakyat itu, tambahan pula rakyat mulai yakin apa yang kita cerita. Bila kita bercakap hal kepincangan kehakiman, lama kita bercakap tajuk ini. Daripada Tun Saleh Abbas kena pecat dulu. Kita bercakap bahawa kehakiman di Malaysia telah pincang, diikuti dengan surat terbuka daripada Syed Ahmad Aidi, Hakim Mahkamah Tinggi. Beliau meletakkan 110 kesalahan pengamal undang-undang. Dia memberitahu hakim diugut oleh special branch, hakim diugut supaya ditukar, hakim ditahan supaya tidak naik pangkat,
Diterangkan oleh saya Maedi, kami syarahkan hal itu. Rakyat tak percaya. Yang percaya sedikit, yang tak percaya ramai. Sehinggalah bila terbit video Vicky Lingam, mereka tengok sendiri, korek, baru percaya. Rupanya kenaikan pangkat turun pangkat hakim disusun oleh orang tertentu. Bahkan hakim membuat keputusan bertulis, ditulis oleh Vicky Lingam. Maka orang bila tengok video itu kata, yang ni lah yang masa buruk cerita dulu, yang ni lah yang Vicky selalu cakap dulu, yang ni lah yang Anwar Ibrahim dulu apa. Selama ni kita cakap orang tak percaya. Betul tak? Hampa hari semua dulu tak percaya. Tapi bila keluar video itu, barulah kita lihat kesahihan bahwa kehakiman di Malaysia tidak bebas. Orang India pula rasa amat tercabar bila Kuala Batu Cave dihujani dengan gas pembenih mata dan air asid. Pemimpin mereka ditangkap di bawah ISA. Campurlah semua hal itu dengan kenaikan harga minyak waktu itu, harga barang, campur semua. Berlakulah tsunami politik. 6 negeri jatuh kepada pembangkang yang kemudiannya bernama Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat ini lepas pilihan raya sebelum itu bukan ada. Rakyat berpakat dulu, pemimpin datang kemudian. 6 negeri termasuk satu lagi wilayah persekutuan. Hadirin sekalian, tidak terlewat saya pergi di mana-mana sebelum 100 hari kita mengentah ni, saya masih mengucapkan terima kasih kepada pengundi, kepada rakyat. Kau yang paling tinggi membuat perubahan dalam pilihan lepas, yang paling tinggi dulunya menyokong BN, kali ini menyokong pembangkang, menyokong Pakatan Rakyat, ialah kaum India. Terima kasih karena kamu bangsa kaum yang bermaruah. Kamu ada maruah. Lekokong kamu diserang begitu di Batu Cave, pemimpin kamu ditangkap. Kamu bangun dalam pilihan raya, tidak mengundi Barisan Nasional. 80% orang India tidak mengundi Barisan Nasional. Saya ingat timbul istilah makal sakti. Pujuklah mereka dengan duit dan sebagainya, sehingga mereka mengeluarkan fatwa duit sambil melu haram. Sebelum pilihan raya saya pergi ceramah di mana-mana, di mereka gelarkan mulai mereka, kami ini Indra Maksamu. Pasal-pasal belaka. Dan peringatanlah kepada pemimpin Pakatan Rakyat. Kalau kita pembuat tak kenal berapa India, dia boleh tak guling kita macam dia guling Barisan Nasional? Boleh kena? Ini kaum yang bermaruah. Kita hadirin sekalian, bila berlaku peristiwa Mamali, Ibrahim Lydia dibunuh, anak muridnya dibunuh, orang kampung ditangkap, mari pilihan raya, orang Melayu ubah undi atau tidak? Ubah atau tidak? Kita tunjuk masjid Buddha di Roboh, setiap ceramah skrin masalah, tunjuk masjid di Roboh, mari pilihan raya, Melayu ubah undi atau tidak? India tak ramai, tetapi makal sakti suara rakyat itu menentukan. Saya kan lepas pilihan raya sekarang ada istilah, orang sebut istilah baru, di mana Hindu ramai, di situ BN kalah. Sebab itulah kita menang di Teluk Intan, Kuala Selangor, Ulu Selangor, kita menang lagi di Taipei, Pasir Panjang, Nuh Panikule, Bandar Baru, Padang Serai, Sungai Tani. Kenapa? Kawasan ini ramai orang India. Hadirin sekalian, orang Cina pula marah masalah ekonomi. Walaupun Dola Habari mengumumkan koridor Pantai Timur, koridor utara, wilayah pembangunan Iskandar, umumlah ribu-ribu juta
orang Cina tak terpikat. Koridor-koridor ni kaki 5 tak terpikat kepada mereka. Inflasi terus meningkat, harga barang terus naik. Yang paling orang tengok malah ialah peningkatan jenayah. Curi lembu ni bukan biasa dah. Curi basikal, motosikal ni dah pergi pada polis, terima report pun polis pun tak larat nak terima. Curi wayar telefon, akhirnya curi budak. Hilangnya Syarlini, hilangnya Nurin, dan berbagai-bagai nama lagi. Jenayah sudah sampai ke peringkat itu. Mereka buat himpunan demonstrasi tanda tangan meletakkan kesalahan kepada Kementerian Dalam Negeri kerana gagal memberi pelindungan kepada rakyat. Hal jenayah, hadirin sekalian, hasil daripada campur ekonomi, jenayah dan sebagainya. Mari pilihan raya bulan Mac yang lalu, orang Tionghoa membuat perubahan yang kedua terbesar. 75% mereka mengundi Pakatan Rakyat. Tahniah kepada kaum Tionghoa. Melayu. Waduh, wahai bangsaku. Yang hilang Nurin, yang hilang Syarlini, yang marah Cina, yang kena rogol nenek Melayu. Sekarang rogol tak kira budak sampai umur 71, tak kira, asalkan perempuan akan dirogol. Rogol dia tak pilih, asalkan ada insan dikira ikan. Naikkan harga barang, banyaklah kita cerita hal kehakiman dan sebagainya. Mari pilihan raya orang Melayu buat perubahan, hanyalah 5% sahaja. Jangan tepuk. 5%. Wahai bangsaku, inilah bangsa yang tak sensitif dengan isu. Tetapi saya berkeyakinan penuh orang Melayu ada keistimewaannya, yaitu mereka selalunya menyokong kerajaan. Bila Belanda datang, dia sokong Belanda. Orang putih datang, dia sokong orang putih. Jepun lagi, dia sokong Jepun. Perikatan datang, dia sokong perikatan. BN datang, dia sokong BN. Sekarang Pakatan Rakyat datang, dia sokong Pakatan. Mereka nak buat perubahan tak berani, tapi orang buat perubahan dia sokong. Sebab itu sekarang hadirin sekalian di pejabat PAS, ratus ribu orang dikeluar, pejabat keadilan ratus ribu. Kenapa? Orang-orang Melayu hadirin sekalian beramai-ramai menyertai PAS dan keadilan sekarang ini. Tahniah dan terima kasih. Saya pergi ceramah kawasan Setoyo. Setoyo itu dulu dia menang 2.000, lepas menang 5.000. Sebab orang hormat dia pemimpin Jawa. Kalau dia tak jadi pemimpin, saya pergi ceramah kawasan Setoyo, kepih hitam lebih banyak dia kepih putih. Saya kata ni UMNO katanya mereka kenapa datang? Sekarang kerajaan sudah tukar. Kami pun nak tukar juga. Itu hadirin sekalian, sifat orang Melayu dia lain sikit. Sebab itu saya berkeyakinan penuh bila akan datang di Perak ini, PAS dan Adil akan menang dengan besar, insya-Allah. Ya, saya nampak perubahan itu. Sebab mereka nak buat perubahan sendiri, dia tak berani. Dalam semua banyak Melayu itu, Melayu Kelantan yang agak berbeza. Barangkali mereka makan bulu. Melayu Kelantan ni pelik sikit. Negeri lain tempat Melayu kita kalah, Kelantan menang besar. 3 hari sebelum pilihan raya, Anwar Musa sebut Menteri Besar Kelantan akan bertukar. Datuk Awang Adik akan ditabal jadi Menteri Besar. Sebab dia lihat keadaan di Kelantan dia telah kuasai. Tambahan pula lebih 70,000 anak luar Kelantan yang dibawa balik.
Mereka UMNO bagi duit, BN sedia apa, semua berkumpul di Stadium Bukit Jalil. Bergerak bas beratus-ratus kereta beribu balik untuk mengundi. Duit dah ambil, bas dah sedia, catat pergi balik. Dalam bas itu driver kata kita menyanyi lagu UMNO ni. Kita balik ni nak berjatuh ke dia tunggu. Bersatu kita bersatu membela pemimpin Melayu, UMNO terus maju. Driver bahan yang belakang berikut. Anwar Musa dapat tahu rombongan Kelantan dah balik. Dia pun cakap 2 hari sebelum pilihan raya, sah kita ambil alih Kelantan. Orang Kelantan dari Bahdia sampai Gua Musang. Dia Gua Musang tengok gambar besar, gambar tuku menangis. Tunggu doa air mata terbit. Selamat kalah negeri Kelantan daripada angkara manusia durjana. Dia tengok poster itu, mereka kata kita tukar lagu dia. Mereka kata bersatu kita bersatu menolak pemimpin penipu. Sampai kota laut turun takbir Amerika. Pulangnya lebih 70.000 orang luar ni yang duduk di Kuala Lumpur dan sebagainya balik muni. Itulah kita menang besar di Kelantan. Lepas Gua Musa, dia keluarlah bendera PAH, bendera adil. Sebelum tu bendera Daci. Boleh tak orang Melayu Perak buat gitu? Tak boleh. RM200 BN bagi dia cukup telur tu simpan dalam. Tak boleh. Tapi di Kelantan kita payah nak duga terus sekalian. Maka kita jangka kita menang besar 2004, kita hanya tinggal lebih 2 kursi batu nisan. Kita jangka kita teruk kami kita menang besar. Sebab dia pulang tu 70.000 jam jalan. Anwar Musa tunjuk lepas keputusan macam mana? Tak mau bagi PAH tu balik, dah sewa pergi balik. Alhamdulillah, syukran ilallah, kita telah berjaya memerintah 5 buah negeri dan wilayah persekutuan. Tapi wilayah persekutuan tak ada negeri. Walaupun kita menang 10 daripada 11 kursi parlimen, yang 1 parlimen itu diselamatkan oleh Unipos. Maka harus tibalah program-program kita. Dalam kita menyusun janji-janji manifesto kita di peringkat negeri yang ada manifesto. Perak ni alhamdulillah tak ada manifesto. Maka kata Zulkifli tadi, ustaz kita, memang kita macam tak percaya pemerintah Perak ni. Nizar tu saya nak cari ikan dengan dia di sungai 2-3 kali, tak pernah mimpi dia sebut nak jadi pemerintah. Saya ingat dekat 2 minggu dia berlatih menjadi sata depan cermin. Apa yang terbesar dia tak pernah sebut. Dia tak sangka orang sekalian. Saya ingat lepas 2 minggu baru dia sedar, aku sekarang pemerintah. Belum tu kan sedar. Inilah hadirin sekalian anugerah Allah yang kita tidak sangka. Menang pemerintah dan kita buatlah apa yang baik untuk rakyat. Dan sekarang di peringkat penyusunan kerajaan, ada orang mau kata apa ni janji tak ditunaikan. Tak janji kalau kita merintah pusat. Merintah Perak ni tak ada. Adalah 6 perkara yang kita sebut, itu boleh buat. Lama nak merintah. Lama bila? Baru 2 bulan setengah. Yang mereka 50 tahun. Di Selangor tu ada yang pergi report polis karena Menteri Besar tak tunaikan janji. Masa itu kita baru merintah tak sampai 2 bulan. Nak tunaikan semua dalam manifesto dalam masa 2 bulan, mana boleh? Kalau kita berkahwin pun nak tunggu dapat anak 9 bulan. Kalau lepas 3 bulan dapat
pokok dulu. Itu tak baik macam tu. Memanglah UMNO dia janji dia tak buat apa sebab mereka dah 50 tahun dah putus. Memang tak boleh buat apa dah, janji pergi lah. Di peringkat penyusunan, memberi grant kepada kampung tersusun, kepada kampung-kampung baru. Ini sedang dibuat, sedang diproses. Dia mengambil masa, ke mana ukur tanah dan sebagainya lambat. Tapi kita telah memulakan langkah kerajaan yang pro rakyat, kerajaan yang pro kepada yang dipanggil kerajaan kebajikan. Hadirin sekalian, Selangor pula bertuah, kita dapat menteri besar yang pertama seorang tokoh koprat. Tan Sri Khalid ambil alih negeri yang paling banyak syarikat-syarikat kerajaan JLC, paling banyak, dan negeri yang paling kaya. Selangor negeri kaya. Pendapatan Majlis Pembandaran Petaling Jaya lebih daripada pendapatan Negeri Sembilan. Satu majlis bandarannya. Shah Alam bandaran dia lebih, pendapatan dia macam nak sama dengan Negeri Kedah. GLC untung setelah tolak rasuah dan penyelewengan, untung lagi, untung 1,5 bilion. Ini negeri kaya, kutipan zakat hampir 250 juta. Hilangnya Selangor ni, hadirin sekalian. Sebenarnya kita telah pun menguasai Malaysia. Sebab Selangor ni lah kita kata pusat pentadbiran dan negeri yang paling kaya. Wakil-wakil rakyat Selangor bila kalah, ada yang menangis balik tempayan, orang kata menangis balik buri. Ada yang jadi penyakit bodoh, tak boleh cakap normal. Ada yang pingsan, ada yang mati. Saya tak tahu lah siapa. Sebab kenapa mereka tak boleh kalah beliau masa mereka jadi wakil rakyat? Adun biasa yang elang 5,000 hidup sebagai jutawan. Betul ke tidak? Buat rumah 14 bilik, rumah 3-4 juta, orang gaji kena 3, driver, kereta ni diatur depan rumah macam baju bunga. Itu adun expo. Mereka bukan hidup dengan elang dan gaji. Kita yang hidup dengan elang, kalah apa beli? Bermak kalah, tak ada. Menang tak apa, kalah tu penyalahkan. Bukan kita utang banyak. Nak hendak apalah, dalam parlimen boleh, luar parlimen boleh. Apa kata? Dia akan boleh hantar seorang untuk tenggerak aku. Minta mau kali. Wali tak? Apa ni? Menangis balik buri. Ada setengah tu, bila kalah-kalah pilihan raya ni, bini suruh pergi pasar. Abang beli ikan senangin. Tak apa, senangin, sampai jalan orang tegur. Datuk, apa khabar? Lupa, tukar jadi kedera. Bingung habis. Kita kalah menang yang ada di sekalian, tak apa-apa. Ustaz kita kalah, tak apa, senyum kan. Dia tak tinggal utamanya, sebelum ni pun dia tak hidup mewah. Hadirin sekalian, dapat menteri besar Tan Sri Khalid. Dia CEO Gatri. Gatri ni kamu ingat syarikat apa? Pindah mentuk kan? Syarikat meniaga sabun kan? Gatri ni harta yang dalam negeri, luar negeri terlalu banyak. Macam kita tengok hak dalam negeri lain, hak luar negeri, Bogostan, Tajikistan, Kongostan, banyak. Dia mentadbir satu syarikat korporat, sebelum itu PNB, dapat Tan Sri umur yang muda. Dia ada 2 orang yang dapat Tan Sri begitu muda. Satu Tan Sri Tengku Razali Hamzah, seorang lagi Tan Sri Khalid Ibrahim. Yang lain tu nak dapat, kita tak tahu macam mana punya boleh. Dan dia dapat, dia ditakdirkan memerintah yang pertama di Selangor. Kenapa tidak Bang Mat jadi menteri besar yang pertama Selangor? Hai, kalau saya jadi MD Selangor yang pertama, lepas ni jatuh payah. Sebab hal-hal saham,
Gatri apa semua ni, GLC, bukan saya paham sangat. Saya tengok laporan saham, bukan saya reti sangat. Saham Hang Seng naik mendadak, saham NKI turun, saham dibuka adalah kena bercampur-campur, ditutup dan kena lega. Apa dia lega, apa dia lega? Saya paham lah sikit-sikit, nak tanya awak. Jadi eloklah negeri yang banyak saham, yang banyak share, yang banyak DLC ni. Menteri Besar yang pertama Tan Sri Saleh supaya dia betulkan keadaan. Dia strike satu dia tengok file, dia sudah tahu isi kandungan dalam. Dia keliling saja file Persatuan Kebajikan Isteri-Isteri Wakil Rakyat. Kemana duit pergi? Bini bekas MB kata kami dah pindah duit itu ke Badan Kebajikan Isteri-Isteri Menteri. Bila kamu mesyuarat? Cukup koran atau tidak? Notis bila beli? Akhirnya hadirin sekalian, ini kes pertama report polis dan akan jadi kes besar. Kita ingat tu lelaki yang pakai pelari duit kena bini-bini tadi. Sekarang kita sedang bergerak ke bawah. InsyaAllah penyusunan di peringkat negeri Selangor. Sampailah mereka kata, mana ada janji 20 kubik meter air percuma. 20 kubik meter ni banyak ada sekalian. Kalau rumah teres anak 3-4 cukup. Gunalah, free, tak perlu bayar. Tapi saya nasihat janganlah mandi hadas kerap. Itu kena bayar lah. 20 kubik meter ni cukup ada sekalian. Itu peringkat penyusunan di Selangor. Memanglah kita nak tepat, tak kenal di sana ke sini memang ada. Tapi saya yakin perjalanan negeri Perak, negeri Selangor paling kurang mereka lebih baik daripada kerajaan Barisan Nasional. Setuju? Walaupun tidaklah kita kata sehebat yang kita nak capai, tapi sure lebih baik dari dia. Kita pergi ke satu negeri lagi, Pulau Pinang. Ini Dr. Mahathir pun puji. Iaitu Ketua Menteri baru anak muda Lim Guan Eng. Dia kata dia nak memerintah seperti Umar bin Aziz. Lagi pelik. Ya orang Islam tak sebut, abang kafir sebut. Sebab Umar bin Aziz ni cara pemerintahan dia dicedok di negara barat, dia dilaksanakan di negeri-negeri barat, iaitu kerajaan berkebajikan. Pemimpin tidak ambil peluang nikmat yang dia dapat untuk cari kekayaan pribadi. Ni Bajura bukan rahasia. Kenal ni Bajura? Penyanyi yang mulut suara lah. Saya tak berani tutup dia sekarang, nanti dia kirim salam. Sebab penyanyi sekarang dah mula baik dengan kita. Baru ni Seniwati Sarimah datang melawat pejabat Menteri Besar. Tak apalah, Sarimah dah ternek ke rumah yang muda-muda tu. Saya pun ada artis yang buat pementasan drama telefon saya, Mamat bila nak mari tengok drama saya. Dia kata, hai. Aku rahsiakan nama artis itu. Hadirin sekalian, Ning Bajura tengok Lim Guan Eng naik kapal terbang, tak bawa pengiring, duduk kelas ekonomi, sedangkan dia entitled untuk business class. Dia duduk kelas ekonomi. Di hotel makan sidang raja-raja dia ambil standard room, tak duduk suite room. Menteri Besar, Ketua Menteri boleh duduk di suite room, Lim Guan Eng ambil standard room. Saya tanya Lim Guan Eng, kenapa kamu buat begini? Saya nak beritahu kepada kerajaan, kami ambil alih jawatan ini bukan tujuan untuk cari kesenangan pribadi. Seboleh-boleh saya nak guna wang rakyat, nak jimat betul, sebab akhirnya akan pergi kepada rakyat segala hasil negeri ini. Ada menteri yang mau cakap gitu? Ada ke tidak? Saya kata kepada Lim Guan Eng, kamu memanglah kamu berhasrat nak memerintah seperti Umar bin Aziz. Dan dia kata, abang saya takut. Kenapa takut? Umar bin Aziz mati diracun. Dia timbang saya pun nanti kena racun, kata dia. Saya kata, dah zaman sekarang tak ada sampai dah peringkat itu.
Artinya inilah dia naik kepimpinan yang nak menjaga harta rakyat. Dan inilah yang dibuat oleh Tuk Guru Aziz, yang boleh bertahan 5 penggal walaupun diserang setiap malam. Kalau kata orang miskin itu ditunjuk selalunya Kelantan, betul ke tidak? Kalau orang negeri lain tak ada miskin, sedangkan di Perak belah Larut Selangor Great, rumah orang Melayu ni kayu bulat pun ada lagi, berak balik pokok kelapa pun ada lagi, betul ke tidak? Allah, macam aku adik-adik aku bangga dah tu, aku tahu lah. Tapi bila kemiskinan Kelantan, tapi kesederhanaan Tuk Guru Aziz itu menambah hati rakyat Kelantan, sampailah kita memerintah sekarang masuk dah 18 tahun. Hadirin sekalian negeri sedang membuat perubahan. Dalam keadaan kita sedang buat perubahan ini, rakyat baru nak nikmat sikit, berlaku pula kenaikan harga minyak. Masya Allah. Inilah sekarang kita tahu tempat tak gatal. Naik pula 40%. Tak kira UMNO, tak kira Adil, tak kira PAS, tak kira DAP, tak kira askar, tak kira polis, tak kira siapa, kami semua kena. 40% ni banyak, dari sekalian banyak. Kalau kereta saya Nazar dulu bubur satu 40 ringgit, sekarang kena bubur 200. Pergi balik, kemudian tol pula lagi ada. Harga minyak naik karena pasaran dunia naik, tol naik. Dunia lain mana ada pasaran tol? Hadirin sekalian, kita akan buat himpunan besar pada 12 hari bulan ini. Hari Jumaat 12 ke 13? 13 hari Jumaat 13 hari bulan, semua Jumaat di Masjid Baru untuk membuat himpunan aman, menuntut supaya harga minyak diturunkan secara aman. Boleh hadir atau tidak? Dan protes akan buat dari masa ke semasa, negeri ke negeri, dan berakhir pada bulan Julai nanti secara besar-besaran. Kita tak tahan hadir sekalian sekarang ini. Harga minyak naik, harga lain tentu naik. Taman bas naik, bas ekspres naik, semua. Hujan dia turun sama lagi. Teksi akan naik, semua hadir sekalian. Sedangkan gaji kita tak naik. Gaji naik atau tidak? Hadir sekalian, kalaulah perlu naik dan rakyat menderita, kemelesetan ekonomi berlaku sepanjang zaman. Daripada zaman Nabi Yusuf alaihissalam berlaku kemarau sehingga keluarga baginda yang duduk di Palestin terpaksa pergi ke Mesir untuk minta gandum, dan Nabi Yusuf menyusun program ekonomi. 7 tahun menderita, 7 tahun kemudian mewah. Artinya berlaku kemelesetan yang begitu dahsyat. Lahir pemimpin yang bijak seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Zaman Nabi Muhammad SAW berlaku kemelesetan ekonomi sehingga masa perang Ahzab, Nabi dan para sahabat ikat perut, letak batu di perut supaya perut jangan kosong, karena makanan dicatu pada waktu itu. Kenapa rakyat reda? Dia lihat pemimpin negara sama ikat perut bersama dengan rakyat. Komunis Cina selepas revolusi pada tahun 49, tokoh-tokoh kaya Cina lari ke Taiwan, kumpulan Chiang Kai-shek. Cina jatuh miskin, maka Mao Zedong buat ration, yaitu sebuah rumah boleh dapat beras lebih kurang 2 bentang. Hidup dengan makan bubuk. Pemimpin komunis pun hidup begitu juga. Kalau minta lebih 3 bentang, dia akan cari tentu ada spy luar datang ke rumah kamu. Lebih 10 tahun mereka hidup dalam keadaan menderita kemelesetan ekonomi di awal revolusi di negeri Cina. Rakyat reda kerana pemimpin hidup bersama dengan mereka. Sebaliknya di Romania, rakyat disuruh berjimat cermat. Didapati pemimpin Suchenko, istrinya kasut ada 1000 pasang, macam Imelda Marcos, hidup dengan begitu kaya, bertahun juta.
terjatuh dan bunuh mereka. Di Iran berlaku perang Iran-Irak, semua dunia bantu Irak, Iran susah, tetapi ketua negara dia Imam Khomeini duduk di rumah teres, menteri-menteri duduk di rumah teres bersama dengan rakyat, hadapi kepungan barat, rakyat reda karena pemimpin hidup setara dan sama dengan mereka. Di Malaysia yang suruh dimak cermat Najib Al-Tantuya, Najib minta tolonglah ubah cara hidup, berdimak cermatlah kamu. Saya hadirin sekalian, kebetulan lah 3-4 minggu lepas balik dah berasa singgah London, pergilah tempat shopping mewah tu untuk berjalan. Apa orang kata heret, jumpalah jurujual di situ. Mereka kata kami di sini boleh tutup section kami bila datang seorang pembeli daripada Malaysia, isteri timbalan Perdana Menteri. Sekali dia beli 100,000 pound. Satu pound berapa tuan-tuan tahu? Lebih kurang RM6.40. 100,000 pound juta. Inilah pemimpin yang suruh rakyat berdimak cermat. Dolar Padawi kata ubahlah cara hidup. Masa depan kita begitu kecil. Menentu dah anaknya. Kalau tubuhnya Aziz suruh kita berjimat cermat, kita setuju atau tidak? Memang dia pun hidup dalam keadaan yang begitu. Kita bukan takkan jimat, berpuasa jimat. Sekarang kita pergi pasar malam, tangan masuk poket, tanya-tanya ikan gemuk RM8 sekilo. Bobak kamu gabu korak, baru tak ada korak pun, baru kira-kira tengok ada RM8 setengah, tak cukup. Inilah hadirin sekalian yang kita lihat. Kita mau kebajikan kepada rakyat, kita mesti terangkan dengan kenaikan minyak yang kamu ambil. Kalau kamu ambil cukai begitu hebat, sekarang untung begitu besar, apa faedah dia untuk rakyat? Di England harga minyak tinggi, tapi tuan-tuan tahu di England orang kaya lagi karena cukai terlalu banyak pada orang kaya. 10 tahun 2 juta orang kaya England keluar dari England, 1,6 juta orang miskin masuk. Karena kebajikan untuk orang miskin itu terlalu banyak. Beranak ada allowance, kailanpin ada allowance, susu anak ada allowance, pengangguran ada allowance. Semua benefit-benefit itu pergi kepada rakyat, hasil daripada cukai yang tinggi yang diambil kepada orang kaya. Kita di sini kerajaan Dolar Padawi boleh tak buat begitu? Kalau tak boleh, akan bertukar kerajaan sebelum bulan Disember. Kalau tak tukar, hari akan datang kita tukar pemerintah ni. Boleh atau tidak? Setakat itulah ucapan saya pada malam ini, hadirin sekalian. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Makal sakti, makal sakti, makal sakti. Terima kasih kepada semua. Majelis mengucapkan terima kasih kepada dua penceramah kita, iaitu Ustaz Zul dan juga Tuan Haji Mat Sabu. Dan saya juga memohon kepada tuan-tuan sekalian dapat sekiranya sampah-sampah itu dibawa balik bersama dan juga